kaedah tangan kanan framing framing kan? Tangan kiri bukan dia macam gini, dia macam gini. Ni tangan apa? Genggaman? Framing apa ni? Tak, tangan kanan apa tangan kanan? Anda nak cerita tangan kanan ni? Brainer. Apa brainer dulu? Tangan kanan brainer. Okey, tak apalah. Kaedah lagi ni lebih kurang kan. Apa dia, bumi bergerak utara selatan kan. Begini kan. Jadi bumi akan bergerak macam ni. Kan? Okey, macam mana boleh berhenti bergerak? Sekiranya arus ni dia tertukar daripada atas ke bawah, bumi akan kona balik. Dia jadi macam ni lah. Okey, cuba kamu fikirkan macam mana boleh berubahnya alam tersebut. Yang pertama, kalau kita tengok, dia boleh berubah sekiranya kalau kita tengok sistem ataupun cuaca kita hari ni dah berubah. Itu salah satu kan. Salah satu, cuaca kita dah berubah. Lepas tu kita punya gunung ganang ataupun rekahan ataupun kerak bumi kita dah berubah. Kerak bumi ni sentiasa berubah kan. Cuma kita yang tak perasan dia berubah sedikit demi sedikit. Tak apalah, ada di sini berubah. Berita pada 26 Disember 2006. Ketiga ni ada tulis 2006 kan. Dah lama dah buku ni nak buat kan. Apa dia? Satu surat khabar menyiarkan sebahagian Pulau Sumatera bakal lenyap. Pulau Sumatera ni sebahagian tu akan lenyap. Nak kata hilang daripada peta dunia. Malaysia tak tahu bila. Okey, ni yang tahu aja. Habis itu. Yang ketiga, kenapa anda meletakkan penciptaan mesin penembak atom ni sebagai salah satu tanda kiamat? Yang ni kalau ikut logiknya memang tak ada kaitan lah. Dia pada tahun bila yang dia buat ni, anda tak ingat? Pada tahun ada sejarah. Bila dia tulis? Bukan 1976. Siapa, di mana, bila? 2007. Okey. Dia mesin penembak atom ni pada tahun 2007 disiarkan dalam surat khabar dan dalam Wikipedia. Hampa tengok dia mesin penembak atom ni. Tahu atom apa dia tahu? Dia nak buat lohong hitam. Hampa tahu lohong hitam? Dia nak buat lohong hitam macam mana? Gini, hampa nampak tak? Sekarang ni contohlah, nampak macam sini kosong betul tak? Ni macam tak ada apa kan? Mesin penembak atom ni, dia boleh tembak satu atom ni sehingga berlubang sampai dia akan menyedut semua isim-isim termasuk kepala nak masuk sini. Semua masuk dia. Macam. Faham tak? Tahu tak, lohong hitam ni dia boleh ada di mana-mana. Lohong hitam boleh ada di mana-mana. Antara lohong hitam yang wujud ketika mana matahari ataupun bintang meletup kan. Bintang dia jadi supernova, lepas tu meletup, dia akan jadi 3. Sama ada dia jadi bintang kecil. Betul ke? Bintang apa? Itulah kan. Lepas tu satu lagi dia akan jadi lohong hitam. Lohong hitam ni dia akan sedut apa yang berada di sekeliling dia. Dan saintis mengatakan bahawa lohong hitam ni adalah hujung dunia. Hampa perasan, kita dah ni ada tinggi, lebar, panjang. Betul? Panjang kali tinggi kali lebar. Cuba hampa bayangkan, panjang kali tinggi kali lebar ni semua masuk sedut dalam apa nama lohong hitam. Dalam lohong hitam, contoh katakanlah kat sini ada lohong hitam bulat kan, macam pintu Doraemon tu kan. Anda masuk tangan Anda masuk tangan ni. Anda masuk tangan ni. Lepas dia tangan anda masuk daripada lohong hitam ni, tak ada istilah panjang kali tinggi kali lebar. Tangan anda ni tak ada istilah panjang kali tinggi kali lebar. Faham? Tak faham? Aku tak faham ni. Alah, macam mana nak cerita? Umur tahu tak game Counter Strike? Lagi tahu kan? Ataupun FPS, First Person Shooter. Mesti tahu kan? Umur tahu? Okey, game First Person Shooter ni adalah game yang pistol letak depan. Pistol letak depan, dengan tangan pegang pisau macam ni, king gitu kan. Tu First Person Shooter lah tu. Dapat? Okey? Cuba hampa bayangkan, kita tengah pegang pistol ni, kita tengok kita mesti kata ni dimensi tipu kan? Betul tak? Dimensi tipu saja. Cuba kita bayangkan depan anak ni. Ni dimensi tipu bagi anak. Cuba bayangkan, boleh tak? Contoh, tak boleh kan? Bayangkan kan? Main ni dah dah. Okey. Contoh hampa bayangkan, kita nampak dalam skrin tu nampak panjang kan? Nampak panjang jarak kita nak ke ke kotak. Kita kena tembak-tembak ni, kita nak nyorok kan? Nak nyorok dari belakang kotak, nak nyorok belakang teruk. Tahu? Barrier kan? Itulah apa-apa kata kan? Nak nyorok ni. Nampak tak barrier tu saya apa? Panjang kali tinggi kali lebar betul? Tapi
Benda tu tak ada betul. Contoh yang lain dalam mimpi. Dalam mimpi kan, hampa mimpi hampa pegang dinding, pegang betul tak? Pegang dinding. Jangan tafsir ikut lain lah yang dah balik tadi kan. Okey, pegang dinding. Rasa pegang betul. Kalau dia tu bangunan tu rasa geruk. Sampai bergeruk kaki betul. Kan? Okey, yang ni nak menunjukkan bahawa mimpi tu seakan-akan real. Bila kita pegang meja, ada pernah mimpi bila dah baca-baca buku macam ni, ada pegang meja dalam mimpi, betul lah rasa dalam meja ni, rasa. Padahal sebenarnya tak ada pun depan anak. Mana tidur aja badan tak bergerak pun. Okey, cuba kita bayangkan itulah alam luhur hitam ni. Tak ada istilah panjang kali lebar kali tinggi. Macam faham? Budak boleh bayang? Mesti tak boleh ni. Jangan risau. Dia susah nak bayang. Jadinya, yang tu luhur hitam habis cerita kan. Jadi saintis-saintis ni dia nak cuba bocorkan alam ni. Dia nak cuba bocorkan alam ni kat sini. Bahayanya apa? Bahayanya nanti dia akan sedut semua. Dia mesin-mesin tu dia sedut. Apa pernah tahu tak teori relativity masa? Yang Albert Einstein tu. Tahu yang anda pernah cerita dia terbang umur 35. Anda pernah cerita? Dia kata betul. Ini kan, anda pernah cerita teori relativity masa. Apa dia? Einstein ni dia cerdik tapi dia bongok sikit. Ni, dia roket. Pakcik ni, dia sebelum dia tinggalkan, dia nak pergi terbang ke angkasa, dia tinggalkan anak dia ketika anak dia umur 5 tahun. Pakcik ni umur 35 tahun. Dia pun terbang. Terbang dengan kelajuan cahaya selama berapa tahun? 15 tahun. Selama 30 tahun. Selama 30 tahun dia terbang ke angkasa dengan kelajuan cahaya. Syaratnya dengan kelajuan cahaya, kalau berhenti tengah angkasa tak kira lah. Pusing. Kelajuan cahaya. Lalu apa ni? Lepas tu dia pun balik ke bumi. Cukup 30 tahun balik ke bumi. Umur pakcik, umur bapak dia 40 tahun, umur anak dia 35 tahun. Macam? Boleh faham? Nak kata bapak dengan anak lebih kurang sebaik. Faham tak? Boleh dapat? Tak faham? Tak apa nak fahamnya. Tak, memang yang tu namanya teori. Teori relativity masa begitu. Contoh hangpa dah tengok tak cerita dalam Dragon Ball? Dragon Ball kan ada bilik setahun sama dengan sehari betul? Kak, menara kamen, menara kering kan? Ada kan? Masuk dalam bilik tu sama dengan setahun, keluar-keluar sehari. Yang ni sebenarnya dia titik, tak tahulah siapa Akira Toriyama dia tiru daripada teori relativity masa ke hidup. Tapi lebih kurang sama konsep dia. Faham? Teori tu sama je. Contoh anda kurung seorang, siapa yang sanggup nak dieksperimenkan, letak seorang dalam bilik dan jam tersebut kita letak bekalan makanan semua cukup, tetapi jam tingkap semua tak ada lah. Semua tak ada apa, semua cahaya semua tak ada, tak tahu luar apa semua. Cuma kita letak 1 jam. Okey, jam tu dia akan bergerak dia akan bergerak laju. Bergerak laju ni macam mana? Bergerak laju tu bergerak lambat Ada bergerak lambat. Okey, ada bergerak lambat Kalau luar 1 saat, dalam jam tu dia jadi 2 saat. Luar 2 saat, dalam tu 1 saat. Okey, mana setiap setiap 2 saat dia bergerak, 1 saat dia luar. Maknanya yang ni lebih cepat jam dia betul? Maknanya orang yang duduk dalam bilik tu, 1 hari dia berada dalam bilik sama dengan 2 hari di luar. 2 hari di luar. Okey? Apa nak cerita ni? Okey, lama-lama orang tu akan terpengaruh dan jasad dia pun akan terpengaruh dengan jam tersebut. Bila cukup dia kira-kira cukup 30 tahun aku duduk dalam bilik ni, dia keluar 30 tahun, kawan dia umur 2 kali ganda dia. Faham tak? Contoh umur dia 20 tahun 20 tahun. Dia pun duduk dalam bilik tu 30 tahun. Jadi umur dia 50 tahun. Kawan dia yang sebaya 20 tahun campur 60, jadi 80 tahun. Umur sebaya, kawan aku duduk, macam mana hang boleh cepat tua? Badan pun akan jadi macam itu Muka kita apa semua, siapa nak try boleh buat awet muda tapi buang masa duduk dalam bilik. Tak ada guna. Okey? Tu anak nak cerita apa? Anak nak cerita bahawa yang kata tembak proton ni tembak